Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita bersama dalam majlis bacaan kitab Prinsip Dasar Islam yang dikarang oleh Syekh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih lagi dalam muka surat 87, iaitu keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah tentang Nabi Muhammad SAW. Pada kuliah lepas kita bincangkan tentang nasab Nabi. Kita bincangkan berkenaan dengan beberapa berkenaan dengan nama Nabi SAW dan juga keturunan Nabi SAW. Hari kita akan masuk pula apakah keyakinan, apakah yang wajib ke atas setiap Muslim beriman berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apakah dia kadar minimum iman yang perlu ada pada seorang Muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab orang selalu tanya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Jadi kita tanya balik, apakah dia maksud aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah? Apakah dia qadar al-mujzi, bahasa Arab panggil al-qadrul mujzi? Ya, apakah kadar yang mengesahkan iman seseorang itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita? Maka Al-Fadhil Ustaz Yazid telah menjelaskan dengan ringkas dan sangat baik penjelasannya. Yang ringkas, Ustaz Yazid tidak membincangkan dengan terlampau detail kerana beliau memahami bahawa yang pembaca buku ni lah masih lagi di peringkat yang asas, sebab dia prinsip dasar. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab yang lain, lebih mendetail, lebih halus perbincangannya, lebih detail, lebih terperinci perbincangannya. Namun apa yang Ustaz Yazid berikan di sini adalah kadar yang wajib, alhamdulillahirabbil alamin, untuk kita ketahui. Nah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, lihat keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah ni kita kata perutusan. Nah, risalah ni jangan faham risalah ini dalam bahasa Melayu. Risalah dalam bahasa Melayu maksudnya makalah-makalah ataupun tulisan-tulisan yang ringkas. Itu panggil risalah. Yang risalah ni daripada perkataan arsala yursilu ataupun risalatan, iaitu irsal, perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang dihantarkan, apa yang diutuskan Nabi SAW dihantarkan kepada semua kaum. Itu maksudnya keumuman. Risalah maksudnya kerasulan. Kerasulan Nabi Muhammad SAW ini ialah umum pada semua kaum, tidak seperti para anbiya sebelumnya. Para anbiya sebelumnya mereka diutuskan hanya kepada kaumnya sahaja, seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Nanti kita akan tengok sebelah ni, utitu khamsan. Kata Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala bahawa Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia. Ini sahih berdasarkan hadis Nabi riwayat Tirmizi. Nabi kata bu'ithu ilal ahmari wal aswad
wa istu ilal ahmari wal aswad, aku diutuskan kepada kaum yang berbangsa merah, berkulit merah dan hitam. Kulit merah itu ialah manusia, hitam itu adalah jin. Dan diperkuatkan pula dengan ayat Quran. Walaqad uhiya ilaika annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya telah diutuskan sebahagian jin kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengar Quran. Maka mereka pun pergi, sekelompok jin pergi jumpa Quran daripada Nabi SAW. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Dan kami telah yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Fa'amanna bihi. Dan kami pun telah beriman dengan jalan kebenaran tersebut. Jadi jin dan manusia memang Nabi utuskan pada jin dan manusia. Kerana jin sebelum Nabi Muhammad SAW, jin itu hanya mengikut saja apa yang ada pada kaumnya daripada ajaran-ajaran. Dia tak diutuskan, mereka tidak diwajibkan, mereka diwajibkan untuk ikut Nabi, setiap Nabi yang ada pada zaman mereka. Kan? Ini juga dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Kebenaran kat sini al-haqq, dinil haqq. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Walladhi, dan dialah Allah yang mengutuskan rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Al-huda al-ilmu sahih. Al-huda, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, al-huda ad-din sahih ataupun al-ilmu sahih wal dinil haqq wal amal salih. Kan Allah dalam Quran, huwallazi, dan dialah Allah, arsala, telah mengutuskan, rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Huda di situ maksudnya ialah al-ilmu sahih, ilmu yang sahih, wa dinil haqq, al-amal salih, amal yang salih. Jadi itu kebenaran. Itu maksud kebenaran, iaitu ilmu yang benar, amal yang sahih, yang sahih. Petunjuk kat sini pula, membawa petunjuk sini, bukannya petunjuk sini adalah petunjuk al-irsyad. Petunjuk sini ialah petunjuk al-irsyad, bukannya petunjuk al-taufiq. Petunjuk kat sini ialah petunjuk al-irsyad, maksudnya petunjuk penjelasan al-bayan. Al-bayan wal irsyad. Kerana Nabi Muhammad SAW hanya membawa penjelasan. Nabi tidak membawa hidayah taufiq. Nabi tak bawa hidayah taufiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi petunjuk man ahbabta. Man ahbabta. Kan? Kau tak boleh bagi petunjuk kepada siapakah orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Ta'ala yang bagi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Namun di tempat yang lain Allah Ta'ala kata, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dapat kat situ? Dalam satu ayat Allah Ta'ala menafikan, dalam ayat lain pula Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, engkau memberi petunjuk. Jadi difahami bahawa engkau memberi petunjuk situ ialah petunjuk al-irsyad, petunjuk al-bayan, petunjuk al-bayan. Sebab apa? Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak boleh kuasai hati mereka. Yang kuasai, laisa alaika hudahum. Ayat lain pula Allah Ta'ala kata dalam Quran, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Laisa alaika, bukan ke atas kamu, kewajipan kamu wahai Muhammad untuk memastikan mereka itu menerima hidayah ataupun tidak, tapi Allah Ta'ala yang yahdi man yasha. Jadi faham kat sini bahawa petunjuk sini adalah petunjuk al-irsyad dan cahaya yang terang, nur. Cahaya kat sini ialah cahaya Islam. Cahaya di sini adalah cahaya sunnah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Cahaya di sini adalah cahaya Islam, cahaya ilmu yang sahih. Cahaya di sini adalah cahaya sunnah. Sebab Allah Ta'ala kata tadi, ayat tadi, qad ja'akum minallahi nurun. Buka tafsir dalam surah Al-Maidah. Nurun wa kitabun mubin.
Nur itu ialah sunnah Nabi sendiri. Nur itu adalah sunnah Nabi SAW sendiri. Jadi nur ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Quran juga. Allah Ta'ala dalam Quran apa dia? Surah Al-An'am. Tiba Ustaz lupa pula ayat dia. Awaman kana maitan. Awaman kana maitan, adakah orang yang mati? Fa'ahyainahu, kami hidupkannya. Itu mati itu ialah syirik. Tidak ada hidayah. Fa'ahyainahu, pada kami hidupkannya. Waja'alna lahu nuran. Kalau kami jadikan dia cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di keramaian manusia. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha, sama ke macam orang dalam kegelapan, laysa bi kharij minha. Ini fahami daripada ayat tadi ialah cahaya Quran dan sunnah. Sebab itulah benar sekali Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau tak silap, ataupun Ibnu Abbas, dia bagi perumpamaan hilangnya cahaya sunnah ni kerana tersebarnya bid'ah. Seperti dalam Al-Lalikai disebut, dia ambil satu batu, kemudian dia ambil satu lagi batu di atas, ditimpakan batu atas batu. Dan dia tanya, adakah kamu nampak di celah-celah antara dua batu itu cahaya? Dia tanya anak murid dia. Dia kata tak nampak. Begitulah dia cahaya sunnah yang dimatikan apabila kamu bawa benda bid'ah. Kamu letak dua bid'ah yang besar, maka cahaya mati itu dipadamkan. Seperti sebagian ulama salaf menyebut, bila idza uhyi atau idza uhyal bid'ah, apabila bid'ah itu dihidupkan, umitatil as-sunnah, maka dimatikan satu sunnah. Bila dihidupkan satu bid'ah, maka dimatikan satu sunnah. Faham ni, cahaya sini adalah cahaya sunnah. Dalil tentang keumuman risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, dalil bahawa umumnya risalah Nabi ni maksudnya merangkumi semua manusia, tidak hanya kepada kaumnya yang khusus seperti mana nabi-nabi sebelum ini. Ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan kamu. Itu perutusan kerasulan. Arsalnaka illa kaffah, melainkan kepada semua manusia, linnas. Maksudnya semua manusia. Tak kira bangsa apa pun. Kafatan linnas. Basyiran wa nadhira. Pemberi peringatan, pemberi berita gembira bagi orang yang beriman. Nadhiran, pemberi peringatan kepada yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Walakin aktharan nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan manusia adalah jahil. Ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala. Ka tu ialah Nabi Muhammad SAW. Ka tu bukan kamu. Dalam 3-4 tahun lepas ada seorang Nabi palsu datang ke madrasah kita ni, Madrasah Baitul Rahmah. Datang dengan pengikut-pengikut dia, 2-3 orang budak muda. Dia kata, Ustaz, kata, saya punya ni adalah pengikut Nabi sekian-sekian. Datang ke madrasah, tanya apa dalil kamu, kalau kamu ni Nabi, dia kata. Ma arsalnaka, ka tu kamu, kata. Ka tu saya lah, ka tu. Dia kata, macam mana ka tu kamu, adakah wahyu turun pada kamu Jibril datang kafatan linnas? Kata, ya, pada saya, ka tu ialah kamu. Kalau macam tu Allah Ta'ala kata, inna a'tayna kal kautsar, Allah Ta'ala berikan kepada kamu al-kautsar, tunjukkan kami al-kautsar kamu di mana. Maka dia pun fabuhit, maka diamlah dia. Dia kata ka tu dia merujuk pada diri dia. Allahul musta'an. Sedangkan tidak ada khilaf, tidak ada, hatta orang kafir pun tahu ka kat situ dhamir ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ajhalah, betapa jahilnya mereka ni. Dia baca semua ayat yang ada ka dalam Quran tu ialah pada diri dia. Naam. Kalau macam tu, macam nak kamu tafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan peperangan Badar? Fala yahzunka alladhina yusari'una fil laqad nasarakumullahu bi badrin. Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala telah tolong kamu di perang Badar. Adakah kamu ikut perang Badar, wahai Tok Guru? Kamu tak ikut pergi, kamu tak pergi perang Badar. Jadi macam mana kamu nak kata ka tu kepada kamu? Nah.
Jadi wa ma arsalnaka, ka tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami utuskan kau illa kafatan linnas. Wa ma nafi kuda ada illa, ada istithna, ada pengecualian. Dalam bahasa Arab bila ada penafian ma kemudian ada istithna illa. Ini uslubul hasr. Ini kaedah dalam mengeksklusifkan. Ada 4 kaedah uslubul hasr. Taqdim wa ta'khir, ma dan illa, dan ada lagi 2 lagi, iaitu kaedah dalam al-hasr. Al-hasr itu maksudnya apa? Mengeksklusifkan. Maksudnya tidaklah kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan selain manusia. Maksudnya semua manusia diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maksudnya semua manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafah. Naam. Kemudian kat sini faedah kedua, perkataan linnas. Kata Syekh Saleh Utsaimin, an-nas masuk dalamnya ialah al-jin. An-nas masuk dalamnya ialah al-jin. Bila kita baca Quran umum, bila kita dengar perkataan an-nas, masuk dalamnya ialah jin. Kenapa? Sebab semua perintah dalam Quran dan sunnah adalah perintah kepada jin juga. Faedah ketiga, basyiran. Maksud basyir, basyir ialah pembawa gembira. Berita gembira tentang kebenaran. Maksudnya siapa? Berita gembira di sini ada 2. Satu, ajaran Nabi sendiri itu adalah berita gembira. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam surah As-Saff. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku nak beritahu kepada kamu semua akan keluarnya seorang rasul namanya Muhammad. Wa mubasyiran bi rasulin, nak bagi berita gembira min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira kedua adalah Nabi itu sendiri membawa berita gembira. Sebab tu wazan basyir, fa'il, dia ada 2. Satu wazan fa'il, maksudnya dia pembawa berita. Yang kedua wazan fa'il, basyir juga wazannya maksudnya ialah maf'ul, yang diberi berita gembira. Maksudnya Nabi SAW itu diberi berita gembira. Naam, basyiran. Sebab itulah para guru-guru kami itu tak setuju kalau golongan pendakwah Kristian ni dalam bahasa Arab dipanggil mubasyir. Gerakan tabsyir dia kata. Para ulama kita bantah, dia tak betul. Itu tak benar. Lain tansir itu lebih tepat, bukannya tabsyir. Bukannya tabsyir. Tabsyir itu apa dia? Daripada kataan busyra, bawa berita gembira. Jadi mubasyir. Gerakan kristianisasi itu dipanggil mubasyir. Tak sahih. Yang sahihnya adalah gerakan tansir, mengkristiankan. Basyiran wa nadhira. Nadhir iaitu pemberi peringatan. Naam. Sebab itulah para anbiya kerja dia bagi peringatan. Jadi 2 kerja para anbiya, berita gembira, peringatan. Berita gembira dengan memberikan at-targhib, dan peringatan dengan beri tarhib. Jadi kita tak boleh pelekehkan. Kalau kita ustaz ni kerja dia cerita syurga neraka. Memang itu basyir wa nadhir. Haulaha nudandin. Satu hari Muaz radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi SAW. Dia cakap sesuatu dengan Nabi. Ada seorang sahabat Arab Badui ni tak faham. Lalu seolah-olah macam doa. Muaz macam belajar satu doa daripada Nabi SAW. Lepas itu dia tak apa nak clear dengar apa yang Muaz cakap. Maka dia jumpa Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, tadi Muaz berbicara sesuatu dengan kau ya Rasulullah, tapi aku tak dapat faham. Kata, apa yang kamu dengar? Dia kata, yang aku dengar ialah nak masuk syurga dan nak jauh dari neraka. Itu je. Nak minta masuk syurga dan nak minta jauh dari neraka. Nabi kata, dia kata, dan danataka ma dan danatuka wa dantu Mu'adz. Ya Rasul, apakah yang kamu duk bincang-bincang dengan Mu'adz? Ya Rasulullah, itu apa yang kamu dengar? Dia kata, aku dengar berkenaan dengan masuk syurga dan jauh neraka. Nabi kata, haulaha nudandin. Adalah hadis dan dana, tapi bukannya zikir semua. Dan dana yudandinu indidadan fa huwa yudandin mudandinun. Bukan. Dia ada bahasa Arab. Dan dana maksudnya duk bincang, duk bercakap-cakap. Kalau kita tiap-tiap hari kita bercakap bahasa syurga,
Maksudnya kita ni duk dandana berkenaan dengan nudandinu haula, bercakap pasal satu isu. Macam kita sekarang nudandinu haula virus COVID misalnya. Kita duk bercakap setiap hari. Jadi Nabi kata haulaha nudandin. Ingat hadis ni, haulaha nudandin. Kita memang cerita kita setiap hari adalah syurga dan neraka je. Buat amal salih dapat syurga. Siapa yang sekian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan al yasmut. Kan la yu'minu billahi wal yawmil akhir, kan la yu'minu la imana liman la amanata lah, la yu'minu billah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin ila akhirih. Sangat banyak hadis yang cerita pasal macam tu. Jadi tak perlulah kita ni orang Islam dia kata tak ada ustaz, tak ada istilah lain, syurga neraka. Memang itu basyiran wa nadhira. Walakin tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Ada beberapa faedah pada ayat ni. Aktsaran nas maksudnya kebanyakan manusia tidak beriman, tidak berilmu. Dalil bahawa kita tak ikut orang ramai. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia, kamu akan sesat. Begitu juga Allah Ta'ala kata dalam Quran, walau harasta bi mu'minin, betapa banyaknya orang yang kufur walau harasta bi mu'minin, walaupun kamu bersungguh-sungguh untuk mengimankan mereka. Dan banyak lagi lah ayat lain. Walakinna aktsaran nas, dekat Nabi kata an-nuza' min al-qabail. Dia kata dan hadis an-nuza' min al-qabail alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min qabl. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadhalahum. Padahal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu akan datang dalam keadaan ganjil, maksudnya dia akan datang dalam keadaan asing, tak terkenal. Kata Nabi SAW, dia kata kharajtu, aku keluar, wa ma'i, bersama aku Abu Bakar dan seorang hamba, iaitu Zaid bin Thabit. Masa awal-awal dakwah dulu Nabi SAW sebut. Jadi bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba, maka dia akan jadi asing lagi, yang akhir zaman akan jadi asing. Fatuba, maka berbahagialah. Tuba ada dua maksud. Satu berbahagialah, yang kedua pokok dalam syurga. Fatuba lil ghuraba alladhina yasluhun. Alladhina yasluhun, iaitu dia jadi salih ketika kebanyakan manusia rosak. Ataupun alladhina yuslihun, atau orang yang membaiki apa yang telah dirosakkan. Ma afsadan nas min qabl. Riwayat yang pula kata an-nuza' minal qabail. An-nuza' minal qabail, iaitu yang sedikit di antara kabilah-kabilah tu, hanya sedikit saja. Dalam setiap kabilah tu ada orang macam ni, tapi sedikit. An-nuza', seorang dua orang. Jadi berbahagialah bagi orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia berseorangan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tidak mengetahui. Dalil bahawa al-ilm, antara sebab kesesatan itu ialah al-ilm. La ya'lamun, dia tidak mengetahui. La ya'lamun. Naam. Kita huraikan ayat ni terus pula. Rasulullah SAW bersabda, u'titu khamsan. Hadis ni bagus. Hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab At-Tayammum. Hadis ni yang kita baca ni Sahih Bukhari, yang kitab At-Tayammum, kitab At-Taharah. Dan juga disebut juga dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Iman. Naam. Mari kita tengok. Itu u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata asyahri. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Nabi kata u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku telah diberi 5 perkara yang tak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Faedah kat sini iaitu
Setiap Nabi dia ada diberi kelebihan-kelebihan masing-masing. Setiap Nabi dia ada kelebihan masing-masing. Jadi seperti yang kita sebut sebelum ni lah, Nabi Nuh dengan kelebihannya, Nabi Ibrahim dengan kelebihannya, Nabi Daud dengan kelebihannya, walaqad alanna li Daud al-hadid, kami lembutkan besi untuk Daud. Nabi kata Nabi Daud tu suaranya merdu. Faqad utita mizmaran min mazamir ali Daud, iaitu kamu diberi suara sedap seperti keluarga Daud, Nabi Daud. Nabi Sulaiman berkenaan dengan yang mampu menguasai jin dan seumpama dengannya. Jadi utitu khamsan lam yu'tahunna, tidak diberi kepada seorang nabi pun sebelumku. Nabi kata nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ni diberi pertolongan masirata syahr, iaitu aku dimasukkan perasaan takut pada musuhku sebulan sebelum perang. Dari jarak sebulan perjalanan. Maksudnya musuh tu dah takut sebulan, seperti ucapan Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Kata matilah aku. Padahal dia kena cucuk sikit dia dekat lehernya. Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dia dah mati awal lah masa perang Badar. Umayyah bin Khalaf dia kena cucuk sikit luka je. Matilah aku kata dia. Nusirtu birru'bi masiratan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami akan memasukkan ke dalam hati orang kafir itu ar-ru'ba, ketakutan. Bima asyraku billah, kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Kami masuk ketakutan ke dalam hati musuh. Sebab apa? Sebab mereka ini asyraku billah, kerana mereka itu syirik pada Allah. Sekarang tuan-tuan, yang ada perasaan takut kepada musuh, orang Islam ke orang kafir? Maka tuan-tuan jawablah sendiri. Sekarang ni yang dalam ketakutan ialah umat Islam. Kenapa? Sebab kita meninggalkan tauhid dan buat syirik. Allah Ta'ala kata apa? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami campakkan perasaan takut ke dalam hati musuh-musuh kami kerana mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi antara asbab al-khawf, sebab takut itu adalah syirik. Sebab itulah pendakwah tauhid dia tak takut, dia sentiasa menyatakan kebenaran. Adapun pendakwah kepada yang tidak mengajak kepada tauhid, dia takut dengan manusia, dia takut dengan celaan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad jalan Allah Ta'ala, dan pertama sekali wala yakhafuna lawmata laim. Lawmata laim, dia tidak takut pencelaan orang yang mencela. Jadi kat situ nampak tak? Dia kata utitu khamsan, dia nusirtu birru'bi masirata syahr. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan masjid itu, jadikan bumi bagiku semuanya adalah masjid dan tahur, dan alat untuk bersuci. Nampak tu? Wa tahur, bukan wa tuhran. Wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Wa ju'ilat, dijadikan bagiku bumi bagiku sebagai tempat salat, masjidan. Kalau faham hadis ni betul-betul, tak ada orang buat syirik tuan-tuan, insya-Allah. Kenapa?
Dapat hadis dia kata waju'ilat li al-ardu masjidan. Dijadikan bagiku bumi ni seluruhnya masjid. Ini semua boleh didirikan masjid kat sini ialah isim makan, iaitu boleh dijadikan sebagai tempat sujud, iaitu jadikan sebagai tempat salat. Maksudnya mana-mana tempat di muka bumi ni kita boleh salat. Kecuali apa? Hadis Nabi spesifikkan illal hammam wal maqbarah. Illal hammam wal maqbarah, melainkan bilik air iaitu toilet, wal maqbarah, dan juga kubur. Jadi kat sini bumi semuanya boleh solat. Dan yang cantiknya Allah Ta'ala kata dijadikan bumi seluruhnya masjid. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahawa sesungguhnya masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru selain Allah Ta'ala di dalamnya. Jadi kalau kamu, bila Allah Ta'ala kata masjid itu semua milik Allah dan bumi ni semuanya masjid, maka di seluruh bumi kamu tak boleh buat syirik. Di seluruh bumi kamu tak boleh buat syirik. Cantik. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk solat di mana-mana saja tuan-tuan. Orang kita ni kalau tak ada jumpa R&R, dia tak solat. Dia tak ada budaya solat tepi jalan. Tiba waktu solat, dia bentang sejadah solat. Tak ada. Kalau budaya ni Arab, dekat negara Arab banyak. Kadang-kadang driver bas tu dia berhenti tepi jalan, dia pergi dekat kaki lima, dia menghadap ke pokok ke dinding ke, kemudian dia solat. Bukan satu pandangan yang pelik. Bahkan umat Islam di Eropah pun amalkan benda macam tu juga. Dekat Malaysia ni dia jarang. Mungkin sebab Arab kot. Orang Arab biasa buat macam tu. Kita pergi, kadang-kadang kita pergi Eropah, di Amerika Syarikat pun macam tu juga. Bila mereka tiba waktu salat, tak ada tempat salat, mereka akan ambil wuduk tepi jalan, ambil air mineral, ambil wuduk apa semua. Kemudian dia akan salat di tepi jalan, tempat yang bukanlah lalu lalang, sebab Nabi larang kita salat fi tariqin nas. Janganlah tempat orang lalu lalang nak tunjuk poyo pula tengah jalan tu, mengganggu orang jalan pula. Ambillah bucu-bucu sisi-sisi yang kita boleh salat. Macam kita pergi negara China, negeri yang dia kufur kepada Allah Ta'ala, negeri kufur ni, dia tak ada apa, tak ada musalla pun, tak ada bilik sembahyang pun, praying room tak ada. Tidak bagi orang Yahudi, tak ada bagi orang yang Islam ni, tak ada Kristian. Kalau macam Jepun, dia ada praying room, dia ada common praying hall tu, kita boleh masuk dalam tu. Tapi kalau dekat negara China tak ada. Jadi macam mana kita buat? Ambil wuduk, kita cari bucu mana-mana tempat orang duduk tu, salat. Jangan rasa ganjil, jangan rasa janggal. Biasakan budaya macam tu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan tahur. Tahur ni maksudnya apa? Bersih. Bukan bersih, alat untuk membersih, iaitu tayamum. Wa ju'ilat liyal ardu, bumi sebagai untuk tayamum. Mata dasar ini mazhab Syafi'i kata mesti debu tu mesti debu tanah bumi. Bukannya apa dia? Dinding-dinding. Dinding tu kalau ada debu baru boleh. Debu tanah. Apa itu Ustaz? Zaman Nabi tu hadis sahih Muslim tu, yang yang Nabi tayamum dengan dinding tu, maka Imam Nawawi jawab sebab dinding zaman Nabi dia buat daripada tanah. So tak ada isu. So, kita tengok dinding-dinding zaman Nabi daripada tanah. Jadi tak lari daripada kita gabungkan kefahaman hadis tadi dengan ayat Quran dan juga hadis yang kita baca ni, bahawa mesti daripada ard, bumi, tanah. Bukannya apa saja di permukaan. Kalau tidak, nanti kalau kita kata apa saja permukaan dinding, macam nak kata jadikan dinding tu tempat solat? Tak jadi pula kan. Pada begitu waju'ilat liyal ardu masjidan. Macam nak tiang ni tempat solat pula. Jadi kita faham bahawa atas lantai, atas tanah, masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakalhu salah falyusalli, maka mana-mana dari kalangan hamba-Ku yang sampai padanya waktu salat, maka salatlah. Okey. Sebab bumi ni semuanya bersih. Okey. Naam.
maka tidak ada pengkhususan. Ha? Adapun kerana tempat sebut ada dipercayai bahawa tempat sekian tu ada keramat atau ada kekeliban, maka tak. Mana fa'ayyuma tu Umar Al-Khattab kata fa'ayyuma rajulin, masa dia potong pokok bai'atul ridwan tu kan. Umar Al-Khattab dia cari dalam Sahih Bukhari, dia cari mana pokok bai'atul ridwan yang dia duduk semayang kat situ ni. Maka ditunjukkan kepadanya sebuah pokok yang dikatakan, maksudnya zaman tu pun dah tak pasti dah pokok yang mana satu. Ada pula yang kata pokok sahabat itu ahli bidah. Pokok sahabat kata pokok tu menyaksikan bai'atul ridwan. Itu tidak. Dia kata pokok tersebut telah dipotong oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab duduk semayang kat situ. Dia anggap ada kelebihan. Maka Umar Al-Khattab potong pokok tu, tebang pokok tu. Dan Umar Al-Khattab kata fa ayyuma rajulin min ummati adrakal husafa falyusalli. Baca hadis ni. Mana-mana hamba kalau hamba-ku, itu hadis Nabi sallallahu, mana-mana lelaki yang sampai pada waktu solat, solatlah. Jadi kalau dia sampai kat sini, kebetulan waktu solat, dia solat. Tapi kalau bukan pada waktu solat, sampai kat sini, nak solat kat sini kerana ada kelebihan tempat ini, maka Umar Khattab kata calok. Kalau kita kata Wahabi menghancurkan tempat-tempat ni, kita Umar Khattab dah awal dulu dah hancurkan. Kan? Dia kata ahli sunnah tak suka tempat-tempat ni, tempat-tempat sejarah Islam ni diagungkan. Dia kata habis tu Umar Khattab tak suka pokok bai'atul ridwan itu diagungkan. Nah, sejarah Nabi diingati. Sejarah Nabi diingati dengan muzakarah, dan kita bincang sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhillal liyal, okey, itu yang kedua. Itu yang ketiga dah. Okey, kedua, satu ketakutan, yang kedua masjid, dan juga taimum. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi kami harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu harta rampasan perang tak boleh ambil. Umat Nabi Muhammad SAW boleh ambil harta rampasan perang. Bahkan dijadikan, Nabi kata, wa ju'ilat rizqi tahta dhilli, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Cantik hadis ni. Dia kata, dijadikan rezekiku di bawah lembayung pedang atau lembingku. Maksudnya rezeki Nabi SAW, antara yang Nabi dapat harta ialah daripada harta rampasan perang, harta ghanimah. Nah, betul. Allah Ta'ala kata wa kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba. Allah Ta'ala kata, dan makanlah daripada hartaku halalan tayyiba. Kalau ayat tu, cerita sebelum ni ialah cerita pasal harta rampasan perang. Sebab itulah dia kata bahawa setayyib-tayyib ni disebut oleh Syekh guru kami, iaitu sebaik-baik harta yang halal ialah harta rampasan perang. Masya Allah. Sebaik-baik harta yang halal ialah harta rampasan perang. Nah, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahli qabli. Itu yang keempat. Ketiga, wa u'titu syafa'ah, aku diberi syafaat yang tak diberi kepada nabi-nabi lain. Habis tu macam mana pula dengan hadis Nabi kata wa syafa'atin nabiyyun wal malaikah, para nabi dan malaikat juga beri syafaat. Macam mana Nabi kata wa itu syafa'ah? Tidak faham hadis ni, nampak macam pertentangan ni. Sebab Nabi kata pada hadis sahih Muslim, Nabi kata fa syafa'atil malaikatu wan nabiyyun was salihun, maka memberilah syafaat para malaikat bagi syafaat, para nabi bagi syafaat, orang salih bagi syafaat. Habis tu Nabi kata macam mana pula ini dikhususkan bagiku, wa utitu khamsan. Maka jawapannya adalah dimasukkan syafaat ni ialah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu syafaat yang besar, yang di mana semua Nabi tak boleh bagi melainkan Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Ta'ala, iaitu syafaat untuk dipercepatkan hisab. Syafaat untuk dipercepatkan hisab. Yang kedua, syafaat untuk
Yang kedua, syafaat untuk masuk ke syurga. Seperti mana hadis Nabi SAW, maka Nabi ialah orang yang pertama dibukakan pintu. Lalu penjaga pintu syurga kata, siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat itu kata, sesungguhnya aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini melainkan padamu, wahai Muhammad. Yang mula-mula untuk buka melainkan untuk pada kamu, wahai Muhammad. Maksud Nabi SAW, syafaat Nabi untuk masuk syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah syafaat kepada Abu Talib. Itu juga syafaatul khasah, syafaat yang khusus yang hanya Muhammad SAW saya dapat, iaitu syafaat kepada bapa saudaranya Abu Talib. Jadi waktu itu syafaat. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Baru sampai kepada apa yang kita nak. Diutuskan Nabi, sekalian Nabi pada kaumnya sahaja, ila qaumihi khassah, pada kaumnya semata-mata. Wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Dan aku diutuskan kepada sekalian manusia. Jadi Nabi sebelum ni hanya diutuskan. Sebab kita tengok kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni sezaman dengan kaum Nabi Ibrahim. Tapi pernah tak kita dengar cerita Nabi Lut pergi tolong pakcik dia, Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim kena hentam dengan kaum dia, kena serang. Tapi ada tak Nabi Lut kata, wahai pakcik, biarlah aku tolong kau. Fa'azzazna bi thalith. Ada tak? Tak. Sebab Nabi Lut tidak diutuskan kepada kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim pula tidak diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Bahkan bila malaikat datang nak singgah kepada, nak jumpa kaum, nak hancurkan kaum Nabi Lut, dia singgah ke rumah Nabi Ibrahim dulu. Pernah tak Nabi Ibrahim pergi tolong kaum Nabi Lut, pergi tolong Nabi Lut dalam berdakwah kaum ni? Tak pernah. Sebab apa? Sebab setiap Nabi ini diutuskan kepada kaumnya. Tidak diutuskan kepada kaum yang lain. Nah, para anbiya ni taat. Dia takkan cakap pasal benda tersebut dakwah kepada kaum yang lain. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutuskan kepada sekalian manusia. Maka Nabi kata, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو إلا أن أدخله الله النار إلا أدخله الله النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Saya silap, lebih kurang macam itulah lafaznya. Nabi kata, la yasma'u bi, tidaklah seorang pun mendengar tentang dakwahku. Seorang itu daripada siapa? Min hadhil ummah, daripada umat ini. So, umat ini siapa? Adakah umat Islam? Tak. Yahudiyun wala nasraniyun, sama ada Yahudi atau Nasrani. Jadi faham umat di situ ialah umat yang diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, bukan umat yang masuk Islam. Itu umat yang diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya dipanggil ummatun dakwah. Umat dakwah. Mana-mana, maksudnya apa saja, mana-mana saja manusia yang hidup lepas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ialah umat Nabi dari segi ummatul dakwah, bukan ummatul istijabah. Setiap ummatul istijabah itu umat yang dah masuk Islam. Dalam hadis Nabi kata syafaat bagi umatku bukan di kalangan umatku, itu ummatul istijabah. Di umat hadis ni maksudnya ialah ummatul dakwah. Tetapi kita tidaklah seorang pun di kalangan umat ini. Umat ini maksudnya apa? Orang yang hidup lepas kerasulan Nabi Muhammad SAW mendengar tentang dakwahku, sama ada di Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan aku, melainkan dia termasuk di kalangan ahli neraka. Illa kana min ashabin nar. Maksudnya tak kisahlah Yahudi ke Nasrani ke, kalau dengar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dia wajib ikut. Itu maksudnya kafatan linnas. Ustaz, kenapa tak sebut agama lain? Kerana kalau Yahudi dengan Nasrani yang ada kitab pun disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, apatah lagi selainnya di kalangan orang musyrikin. Ikut itu logiknya, tak disebut semua.
Itu logiknya tak sebut semua. Baik. Nah, itu hadis Nabi SAW. Jadi tidak seorang pun yang dengar tentang dakwahku melainkan kena dia mati dan tak beriman dengan aku illa kana min ashabin nar. Lalu Nabi dakwah kepada Yahudi, Nabi dakwah kepada orang musyrikin, Nabi dakwah kepada Nasrani. Tidak khusus kepada kaumnya sahaja. Nabi dakwah kepada Muqawqis di Mesir. Nabi dakwah kepada Kisra Parsi di Parsi. Nabi SAW dakwah kepada Kaisar orang Rom. Muqawqis orang Kipti. Heraklius orang Rom. Itu semua adalah bukan Arab. Bukan Arab. Dalil bahawa Islam tidak khusus untuk satu bangsa sahaja. Mereka ahli sunnah mengimani dan meyakini bahawa beliau SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ahli sunnah menyaksikan dan meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Yang huraikan pada kuliah yang lepas. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Abdullahi wa Rasuluh. Dua ini dia kata Abdullahi la yu'bad wa rasuluhu la yukadzab. Itu para ulama sebut. Nabiyullah yu'bad, Abdullah yu'bad, dia adalah hamba yang tak disembah, wa nabiyullah yukadzab, dan nabi yang tidak didustakan. Dan Nabi SAW disebut hamba Allah dan Rasulnya. Dua sifat itu adalah untuk menolak adanya sifat ghulu, melampaui batas, dan tafriq, melalaikan. Jadi ada dua. Satu ifrat, melampau. Satu tafriq, melalaikan. Kita ni mesti tengah-tengah. Kita dengan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah. Antara ghulu, iaitu ifrat. Angkat Nabi lebih daripada makamnya. Makam kerasulan, yang angkat Nabi macam Tuhan. Kita juga tidak melakukan tafriq, iaitu memperlekehkan, melalaikan hak-hak Nabi, melecehkan hak Nabi, merendahkan hak Nabi SAW. Jadi kita antara dua, iaitu ifrat dia ghulu, menyembah Nabi Muhammad SAW. Madad, madad ya Rasulullah, dia kata. Bantuan, bantuan ya Rasulullah. Juga dengan dalam dia punya syair-syair, dia kata akramal khalqi man li la aludhu bik inda huduthil hadithil amami. Ya wahai semulia-mulia makhluk, siapakah aku kalau aku tidak minta lindung padamu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Inda huduri hadithil amami, ketika keluarnya kejadian yang besar, iaitu hari kiamat. Illam takun akhidan biyadi, kalau engkau tak ambil tanganku lah ya Rasulullah, selamatkan aku. Faqul ya zallatil qadami, maka katakanlah tergelincirlah kakimu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, wa dharratuha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Dan di antara kemurahanmu ya Rasulullah ialah apa saja yang ada dalam muka bumi ini. Masya Allah, dapat makan, dapat minum ni kerana kemuliaan Rasulullah SAW, kerana kemurahan Nabi Muhammad SAW. Allah musta'an. Bukankah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan di antara ilmu kamu ya Rasulullah adalah ilmu yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Di antara ilmu Nabi, maksudnya sebahagian daripada ilmu Nabi itu ialah semua ilmu yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Tak betul itu, patutnya sebahagian daripada ilmu yang terdapat dalam Mahfuz itu ialah sebahagian daripada ilmu ya Rasulullah. Terbalik. Maksudnya ilmu dalam Lauh Mahfuz itu semuanya, ilmu dalam Lauh Mahfuz itu ialah sebahagian daripada ilmu Rasulullah SAW. Tak betul. Sebab tu kita dengar ucapan daripada tok guru mereka. Dia kata Muhammadur Rasulullah ialah lautan yang luas,
La ilaha illallah hanyalah setitik saja daripada itu. La ilaha illallah. Betapa kufurnya ucapan macam ni. Kalau dimaksudkan dengan begitulah, mungkin dimaksudkan lain. Jadi kita bagi uzur pada dia. Dia kata Muhammad Rasulullah itu umpama lautan yang luas. La ilaha illallah setitik saja. La ilaha illallah. Nah, ini bentuk melampaui batas. Ini melampaui bentuk melampaui batas. Lalu dia kata aghithna ya Rasulullah. Selamatkan kami ya Rasulullah. Aghithna. Ini tidak benar. Bila datangnya sebagian sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah daripada orang munafik. Nabi kata innama la yustaghathu bi, innama la yastaghithu bi, innama yustaghathu billah. Janganlah seorang itu la yastaghithu bi, iaitu minta istighathah, pertolongan daripada aku. Innama yustaghathu billah, sebenarnya yang diminta istighathah itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Walaupun pada makam tersebut, boleh tak Nabi Muhammad SAW kalahkan orang munafik? Boleh. Nabi boleh je perintahkan tentera-tentera para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk kalahkan orang munafik. Tapi ta'adduban ma'allah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu beradab dengan Allah Ta'ala. Nabi tak kata, biar aku hapuskan dulu. Tak. Jangan istighasah dengan aku, Nabi kata. Istighasah dengan billah. Istighasah dengan billah. Istighasah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tapi tidak juga jadi tafrid, jadi melampau. Orang melampau, melikihkan langsung, mengabaikan Nabi Muhammad SAW. Tidak manggil Nabi dengan panggilan yang sepatutnya, menganggap bahawa sunnah Nabi ni obsolete, tidak lagi boleh dipakai. Sunnah Nabi hanya terpakai pada zaman dahulu. Sunnah Nabi ni tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk. Sunnah Nabi menyesatkan. Sunnah Nabi ni tidak sesuai pada zaman ini. Ini disebut tafrid. Memperlikihkan sunnah Nabi SAW. Ini juga dua hulu, dua kutub yang melampau. Ahli sunnah mengisbatkan Nabi tanpa hulu, dan kita mengisbatkan dia hamba tanpa tafrid. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nah, ada soalan ke Akhi Imran? Kalau ada soalan, jawab soalan dulu. Kalau tak ada, nah, barakallahu fiik. Soalan. Syafaat milik Allah. Nabi SAW hanya penyampai syafaat yang diizinkan Allah. Maka Allah yang beri syafaat. Kita doa untuk Allah memberikan syafaat, bukan kita doa kepada Nabi untuk mendapatkan syafaat. Kita kena faham macam ni ya. Syafaat milik Allah, daripada Allah, dikurniakan oleh Allah. Tapi yang beri syafaat itu ialah Nabi Muhammad SAW. Betul, Nabi kata Nabi ialah awwalu syafi' wa musyaffa'. Syafi' isim fa'il, syafi' yang beri syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan diberi, orang pertama diberi izin untuk memberi syafaat. Okey. Tapi Nabi SAW berikan bukan dasar dia pemiliknya, tidak. Miliknya oleh Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat. Sebab tu Nabi SAW tak boleh nak bagi syafaat. Sebab tu Allah Ta'ala kata kat Nabi, Ishfa' tu syafaat. Bagilah syafaat, maka mereka akan diberi syafaat. Nabi tak boleh bagi syafaat tanpa izin Allah. Itu maksudnya. Iaitu syafaat itu hanya milik Allah. Sebab kita kena faham dulu, apa maksud syafaat? Syafaat itu ialah meminta pertolongan daripada seseorang untuk pihak yang ketiga. Saya Abu Asma, saya baik dengan Menteri Datuk Seri Ismail Sabri.
Dia kawan cerita contoh kawan. Encik Syaziman yang tanya soalan ni, dia nak kata, saya nak buat projek lah Ustaz. Okay. Tapi saya perlukan soft loan daripada kerajaan. Tapi saya apply tak dapat-dapat. Boleh tak Ustaz? Ustaz akan baik dengan PM, Perdana Menteri. Maka saya pun pergilah jumpa dengan PM. Kata, Datuk Ismail, kita ni dah kawan lama. Ni ada kawan saya ni, Syaziman ni. Dia ni bagus orang dia. Tapi dia apply tak dapat. Bagilah, lepaskanlah. Maka saya inilah syafaat. Maka dapatlah lepas loan tadi. Maka Syed Syaziman dapat loan tadi kerana syafaat saya. Kerana syafaat saya. Itu dia syafaat. Iaitu minta pertolongan daripada seseorang untuk orang lain, bukan untuk dia. Dia syafaat. Lepas tu perkataan syafaat itu maksudnya apa dia? Kita asal perkataannya menggenapkan. Asal perkataannya menggenapkan. Umira Bilal an yashfa'al adhan wa yutul iqamah. Bilal diperintahkan untuk mensyafaatkan azan, untuk menggenapkan azan dan mewitirkan iqamah. Dan apa dia? Mengganjilkan iqamah. Lepas tu iqamah kita sebut sekali, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan 2 kali kan, masih menggenap. Maksudnya dengan adanya bantuan satu lagi, maka permintaan kita tu lagi kuat. Maka Cik Syaziman nak minta daripada PM, tapi tak kuat. Saya datang, kuatkan. Syafaat tu. Baik. Dalam masalah dunia, yes, itu syafaatnya memang boleh lah. Syafaat, minta syafaat. Boleh minta syafaat dari saya, tak masalah. Dan hukumnya senangnya. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang minta syafaat yang bagus, dapatkan syafaat yang bagus, maka dapatlah saham dia. Dan saya syafaat untuk dapatkan projek untuk orang-orang, untuk orang yang susah, maka saya syafaat yang baik. Dan saya ada juga, ada orang nak buat konsert, minta syafaat saya minta agak PM lepaskan, syafaat yang jahat. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Siapa yang buat syafaat yang buruk, maka dapatlah dia saham dia juga. Dalam hukum dunia, ini no problem. Okay. Tapi syafaat yang dibincangkan dalam kita akhirat ialah syafaatul akhirah. Syafaat dekat akhirat. Okay. Jadi, bila kita kata syafaat yang sebenarnya, yang izinkan syafaat itu hanyalah Allah Ta'ala. Pemilik sebenar syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk bagi syafaat ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mengilhamkan Nabi Muhammad SAW bagi syafaat ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menentukan siapa yang dapat syafaat ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena faham. Syekh Saleh Sindi dia sebut, ya betul Nabi Muhammad SAW pemberi syafaat, tapi siapa yang mencipta syafaat? Allah. Siapa yang pemilik mutlak syafaat? Allah. Siapa yang mengilhamkan para anbiya untuk bagi syafaat? Allah. Siapa yang mengilhamkan manusia untuk minta syafaat? Allah. Siapa yang izinkan Nabi SAW untuk syafaat? Allah. Siapa yang memberi redha kepada orang? Siapakah yang menentukan siapa yang layak dapat syafaat? Ialah Allah. Siapa yang tentukan bila orang dapat syafaat? Allah. Jadi kita kena faham. Jadi syafaat itu sebenarnya ialah milik Allah. Yang ni yang nak ditanam dalam otak-otak kita, pemikiran kita. Lepas tu kata Syekh Saleh Sindi, dia kata perkataan syafaat dalam Quran dia mesti datang dalam bentuk penafian biasanya. Kemudian barulah illa. La yashfa'un illa liman irtada. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Wa la yashfa'una, tidak boleh syafaat melainkan man dzal ladzi yashfa'u illa bi'idznih. Melainkan tidak boleh syafaat melainkan, tak boleh syafaat melainkan. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, syafaat itu tak boleh diberi melainkan dengan sekian. Jadi bila kita faham masalah ni betul-betul, hati kita tidak ta'alluq pada Nabi Muhammad SAW. Hati kita ta'alluq, masa pergantungan hati kita adalah Allah. Itu yang kita nak. Syiriknya golongan-golongan kuburiyun, dia seolah-olah mereka itu menganggap bahawa syafaat itu ialah milik orang saleh itu sendiri. Seolah-olah dah dapat dah syafaat. Lepas tu dapat ucapan ikut Nabi palsu Harun, Nabi Harun tu dia kata apa?
kamu tak ikut Nabi, kamu tak ikut Harun ni, Tuhan Harun ni, kamu tak dapat syafaat, kami dapat syafaat. Nampak tak? Seolah-olah syafaat tu milik si fulan. Itu kita minta isfa' lana lana ya Rasulullah, isfa' lana. Salah tu. Jadi doa kata, ya Allah, janganlah kau menghalang syafaat Nabi-Mu pada kami, ya Allah. Maksudnya dia mengiktiraf bahawa Nabi bagi syafaat. Ya Allah, janganlah kau menghalang syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, syafaatkanlah aku pada Nabi Muhammad SAW. Kurniakanlah aku syafaat Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, mesti minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasulullah. Sebab pemilik mutlak syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi boleh betul Nabi menyampaikan syafaat, tapi yang izinkan Allah, yang ilhamkan Allah, yang tentukan siapa dapat Allah Taala, siapa yang tentukan Nabi boleh bagi syafaat ialah Allah. Macam baca hadis syafaat tu yang sangat penting tu. Nabi pun sujud pada Allah Taala dan memuji Allah Taala dengan puji-pujian yang tak pernah dipuji. Barulah Allah Taala izinkan, wahai Muhammad, angkat kepada kamu, berilah syafaat. Masih dapat perintah daripada Allah Taala dulu. Nah, dari sini kita perlu faham betul-betul masalah ni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.